Alhamdulillah, Allah SWT, kita buka soalan Oh, tu dia. Saya sangat tertekan, bukan tertekan pula, rasa bersalah dengan kawan-kawan lah. Facebook saya penuh masalah dan saya tak boleh jawab. Akhirnya saya rasa buka Facebook saya. Tu soalan. Ikut urutan lagi. Siapa yang ada soalan ikut tarik. Saya jawab ini, betul. Lepas tu 2 kali seminggu je. Itu saja yang mampu kan. Jaga anak letih kan. Kita tak ada orang gaji. Okey, ada sahabat kita tanya macam mana satu hadis tu tiba-tiba boleh beza pandangan para ulama dalam menentukan status dia. Ada yang kata hadis dhaif, ada yang kata hadis tidak dhaif. Macam mana? Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, antara sebabnya lah, saya datangkan sebahagiannya lah. Antara sebabnya adalah para ulama sendiri, mereka berselisih pandangan dalam menentukan status seseorang perawi. Okey, ada seorang perawi itu sebagai contoh. Ulama lain nampak dia ni okey, dia punya kekuatan ingatan dia okey. Ada orang yang kata tak, kekuatan ingatan dia lemah. Jadi bagi orang yang kata kekuatan ingatan dia okey, hadis yang diriwayatkan oleh ulama ini dianggap sebagai hadis yang okey, imma sahih imma hasan. Bagi para ulama yang menganggap ulama ini kekuatan hafasan dia lemah, maka dia menganggap bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Dan kadang-kadang berlaku orang yang sama pada masa muda dia kekuatan ingatan dia sangat hebat. Tapi bila waktu tua dia sudah nak kata nyanyuk tu. Nyanyuk tu tak ada fikir lah. Dia jadi kelupaan yang melampau. Jadi hadis yang diriwayatkan pada waktu muda dia adalah sahih ataupun hasan, tapi hadis yang diriwayatkan oleh orang ni pada waktu tua dia dianggap sebagai hadis dhaif. Macam kita sendirilah, bagi kita orang ni okey, orang yang kata dah, orang ni tak okey. Perbezaan pandangan dalam menentu status orang juga memberi kesan kepada penentuan status sesuatu hadis. Dan kadang-kadang hadis tu dia sendiri memang dhaif lah, tapi dikuatkan dengan hadis yang lain, diangkat menjadi hadis hasan riwayat. Banyak kadang-kadang hadis tu dhaif, tapi kerana ada dalil lain mengangkat hadis yang dhaif tadi menjadi hadis hasan riwayat. Saya ada jawab perbahasan ni dalam mukadimah terjemahan Sunan Imam Abu Daud. Saya ada terjemah dalam 250 hadis lebih kot dengan beberapa pandangan. Jadi peringkat awal tu saya ada sebut beberapa contoh yang didatangkan oleh para ulama bahawa hadis yang sama dihukum dengan berbeza disebabkan pandangan mereka terhadap rijal ataupun ulama yang meriwayatkan hadis itu. Okey. Jarang tak ni. Saya ada baca bahawa pada akhir zaman akan ada 2 golongan ulama yang benar dan ulama su. Bagaimana mahu menghadapi ulama su ini dan menyedarkan masyarakat tentang ulama su ini. Nampak su kan? Para hadirin dirahmati Allah, fitnah yang berlaku pada akhir zaman ini adalah apabila para ulama sendiri mereka mengeluarkan satu pendirian bukan di atas dasar ilmu kadang-kadang, tapi atas dasar untuk menjaga kepentingan pribadi. Jadi ini antara ujian yang kita hadapilah pada zaman hari ini. Kadang-kadang kita pun tak tahu adakah pendirian seorang ulama yang agak pelik ini disebabkan ijtihad mereka atau disebabkan mereka sebenarnya tahu benda itu salah tapi buat juga. Jadi sebenarnya wallahu ta'ala bagi pandangan saya untuk menghadapi ulama su ini adalah dengan kita jangan duduk seorang-seorang. Sebab bila kita duduk seorang-seorang, kita tak mampu nak mengetahui mana yang betul, mana yang salah. Tapi kebenaran itu selalunya akan ada dalam jamaah, dalam kesepakatan. Lepas tu kalau contoh macam bila kita pulang ke Malaysia sekalipun, kalau kita berseorangan diri, kita akan mampu untuk menghadapi pelbagai perkara yang dibincangkan oleh para ulama yang pelbagai ini. Tapi bila kita balik dalam satu jamaah sebagai contoh, kita akan dapat memahami satu perbahasan itu dengan lebih matang. Semoga Allah jangan jadikan kita ulama surah. Imam Ahmad bin Hanbal pernah sebut tu pandangan. Law sakata al-alimu taqiyatan wal jahilu yatajahhal famata yatabayyan al-haq. Kalaulah seorang ulama itu senyap, tak berani nak menyatakan kebenaran. Dalam masa yang sama, orang jahil makin jahil. Maka bila akan terzahir kebenaran? Jadi ada sikitlah ujian untuk orang belajar agama Adik-adik perubatan ni tak kena doktor yang su. Doktor yang buat kuliah di yang bina dia punya spesialisasi di su ada su
di pasar. Okay. Tapi dia menjadi isu kepada orang belajar agama. Sebab orang belajar agama ni kadang-kadang digunakan dan dia digunakan dia sangat bahaya. Digunakan bukan pada jalan yang kebenaran, dia akan menjadi rosak dan menyesatkan. Dia merosakkan dan dia sebenarnya menjadi rosak. Kata Imam Ahmad begitu. Kalau lah orang jahil tu makin jahil, ulama pula senyap tak berani nak nyatakan kebenaran. Bila lagi akan datang kebenaran? Ada satu kisah yang berlaku di Masjid Al-Aqsa, sangat menarik. Cuma saya terlupa siapa alim ni, tapi kisah ni masyhur. Dia menunjuk kaki. Dia salah seorang ulama di Al-Azhar Syarif. Ni zaman lama ni. Cuma saya terlupa nama dia. Dia lunjuk kaki. Lepas tu masuk pemimpin Mesir ke dalam Masjid Al-Azhar. Dia tak ada duduk sini, dia menunjuk itu. Sampai orang besar tu lalu dia pandang. Kaki menunjuk, macam setiap orang tua itu tak? Menunjuk itu. Kemudian orang pemerintah ni selepas tu, lepas habis kisah tu, bagi dia duit. Bagi orang alim yang menunjuk kaki ni duit. Apa kata orang alim tadi? Kalaulah saya menunjukkan kaki, saya berani menunjukkan kaki dan saya tak berganjak dari pendirian saya, agak-agak adakah saya akan menunjukkan tangan saya untuk minta duit kamu? Kaki saya tunjuk. Kalau saya menunjukkan kaki, agak-agak tangan saya akan menunjuk juga minta duit kamu. Sebagaimana kaki ini menunjuk, tangan ini tak akan menunjuk. Izzah para ulama. Sebab itu sebenarnya orang itu dia akan ada izzah, dia akan ada kehebatan selagi dia bersama dengan kebenaran. Sebagai contoh Imam Ahmad, antara para ulama yang telah menunjuk contoh yang baik. Beliau menyatakan ucapan, beliau membenarkan ucapan beliau. Beliau sebut idza sakatan alim taqiyah. Beliau juga menunjukkan kesan yang betul pada ucapan beliau. Satu hari antara fitnah yang berlaku pada zaman Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal adalah masalah fitnatul Quran. Itu fitnah khalqil Quran. Ketika itu pemerintah masa itu yang memegang kerajaan khilafah ketika itu adalah pemerintah yang berpahaman dengan pahaman Mu'tazilah yang berpendirian bahawa kalam Allah itu adalah makhluk. Sedangkan Ahlussunnah berpandangan kalam Allah bukan makhluk. Quran kita ia makhluk, tapi bicara Allah bukan makhluk. Bukan Allah mencipta bicara, tidak. Antara yang berpegang kuat mempertahankan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga beliau ditangkap, diseksa, dan kemuncak seksa beliau adalah beliau dipenjarakan, kemudian dalam masa yang sama dipenjarakan ataupun seekor singa diambil dan tidak diberikan makanan selama 3 hari. Supaya apa? Supaya dia bila tengok orang dia ganas, dia akan terkapar. Tujuan apa pemerintah itu? Supaya singa dimakan Imam Ahmad. Habis selesai. Boring lah. Nyebuk bagi mereka lah. Imam Ahmad selambut, sebut kat kebenaran, dia tertangkap. Singa tadi ditahan 3 hari tak boleh makan. Apa yang berlaku? Saya rasa saya pernah cerita dengan dia kawan-kawan. Tapi ibrah kisah ni sangat menarik. Akhirnya dilepaskan Imam Ahmad di tengah kawasan luas dan dilepaskan singa dengan harapan singa akan kekah dan terkam serta telan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tak berubah muka setelah dia berwafat. Ada orang begitu di saat dia hampir mati tetap redha dan sahih Tuhan. Saya tertarik betul dengan satu video di Syria. Dia dikebumikan sampai dekat sana. Allahu Akbar. Kalau saya tu saya tak tahu kata apa. Senyap dia kot dah tu. Kan? Dia orang tentera Bashar nak kampus dia kan. Apa ucapan dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa katanya tentera Bashar? Qul la ilaha illal bashar. Tiada Tuhan melainkan bashar. Apa yang dibuat orang lelaki ni? Dia tetap sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai dia akhirnya mati di kampus begitu. Suasananya ngeri, tapi menunjukkan di kalangan umat Islam ada orang kuat begitu. Di zaman kita kan. Saya kau saat tu saya tak tahu kata apa. Mungkin hati tu pun menangis ataupun melalak atau tak tahu. Tolong. Mungkin. Moga-moga Tuhan tak uji kita benda yang kita tak mampu nak buat. Imam Ahmad tak rasa risau soal riba Tuhan. Singa tu pusing, Imam Ahmad pusing. Kata Syekh Yusuf Al-Kanadi, singa itu ingin mengambil keberkatan Imam Ahmad bin Hanbal dengan mengusing Imam Ahmad. Muhammad Syekh Yusuf Al-Kanadi Al-Bakhur. Kemudian singa itu pun pergi kepada Imam Ahmad dengan pelan-pelan dan sampai di depan Imam Ahmad. Imam Ahmad muka sikit tak berubah soal dia Tuhan. Singa itu selepas tu jilat kaki Imam Ahmad dan bersatulah bau. Imam Ahmad mula macam muka dia macam terkejut dan mula macam mikir. Bau macam mikir. Singa tak jilat ni.
Gitu. Lepas tu akhirnya orang rasa, benda ni singa pun satu hal, 3 hari tak makan, tiba-tiba tak makan. Satu hal, Imam Ahmad muka okey, tiba-tiba disat kena jilat, fikir. Bila ditarik dari singa dan tanya pada Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Ketika singa tu jilat kaki aku mula terfikir satu hukum fiqh. Apa hukum dia? Kalau seseorang yang telah berwuduk, dijilat kakinya oleh seekor singa, batal ke tak batal wuduk? Agak-agak hukum fiqh apa yang akan keluar kalau kita jilat singa? Tak keluar lah. Tak ada hukum yang keluar lah. Jilat-jilat lemak kan? Itu saja yang mungkin fikir. Semoga Allah selamatkan. Orang belajar agama hati-hati. Dan juga sayalah semoga Allah jaga kita semua. Janganlah kerana ingin mencari dunia kita sanggup jual apa yang kita pelajari untuk dapat dunia sementara. Baik, Ustaz, bukankah orang yang kuat melakukan amalan sunat kemudian jika ada hari-hari yang menyebabkan keuzuran untuk dia melakukan amalan yang biasa itu, Allah mengira amalannya itu walaupun dia tidak mampu melakukannya? Soalan ini respon kepada kenyataan Ustaz tentang lebih baik amalan yang sedikit tapi berterusan berbanding amalan yang banyak tapi tidak berterusan. Betul? Amalan yang sedikit tetapi berterusan itu lebih baik daripada amalan yang banyak lepas tu tak berterusan. Setiap hari sembahyang sunat 2 rakaat, setiap hari begitu. Maka itu lagi baik daripada orang yang sembahyang qiyamul lail. Sekali satu malam tu dia qiyamul lail, satu malam terus. Lepas tu setahun lepas tu baru dia qiyamul lail. Mana lagi baik? Lagi baik sebenarnya ibadat yang sedikit. Tapi kalau dia orang yang melazimi ibadat tiba-tiba dia tak mampu nak buat dengan sebab keuzuran, maka Allah dengan rahmatnya akan memberikan juga pahala kepada dia seakan-akan dia melakukan ibadat. Dalam Riyadhus Shalihin Nabi bercerita ada Nabi kata dalam satu perangan ada orang dia tak join kita perang, tapi setiap kali kita lalu wadi pergi mana-mana dia akan tetap dapat pahala walaupun dia tak join perang. Sebab apa? Habisahumul uzru, kerana mereka dikekang ataupun disekat dengan sebab keuzuran. Mereka orang tua, ada yang buta, ingin nak pergi perang tapi buta, buat macam mana? Jadi niat mereka tu menyebabkan mereka diberikan pahala. Macam kita, kalau kita niat qiyamul lail tiba-tiba tak terjaga malam, maka Allah dengan rahmatnya memberikan pahala kepada kita. Allah Rahim. Allah ni maha pemurah kan? Bagi apa? Kita buat jahat dengan Tuhan banyak kan? Tapi ada tak Tuhan sekat kita makan Tuhan? Tak ada. Rahimnya Allah SWT. Okey. Jadi dia tak bercanggah Yang tadi tu orang yang buat ibadat sekali terus tinggal. Dunia sebab tak nak buat. Letih rupanya qiyamul lail ni. Dia hentam sampai satu malam. Okey. Itu beza. Yang saya cerita tadi, yang mana dia buat sentiasa, tiba-tiba dia tak dapat buat kerana sakit dan sebagainya. Sebab dia sudah menjadi kebiasaan dia, pahala dia akan berterusan. Kalau masa habis begitu nikah gantung. Ini bahaya ni. Apakah kelebihannya selain mencegah zina? Banyak ke dalil yang sebut tentangnya? Sebenarnya istilah nikah gantung ni adalah satu istilah yang dalam kitab fiqh saya tak tahu apa yang di nikah mu'allaq. Mu'allaq saya tak tahu apa maksud nikah gantung. Adakah maksud nikah gantung dia? Okey, saya sebut sebab banyak orang cerita pasal nikah gantung. Dia bila cek-cek dia ada dua kefahaman terhadap nikah gantung. Ada yang kata kita nikah tapi tak buat kenduri lagi. Nikah, kahwin tapi tak buat kenduri lagi. Jadi masing-masing duduk asing tapi dah kahwin. Tapi tak dibuat apa-apa sebab tak kenduri. Ada yang dalam masyarakat kampung kita dia panggil istilah nikah gantung tu. Kalau belah-belah saya belah-belah Uluyang ada juga istilah tu. Ada seorang sahabat kita tak disebut nama dah sebab saya ma'ruf. Beliau menceritakan ketika beliau mula-mula nak kahwin dulu, disebabkan nak kahwin dan tak buat kenduri lagi, jadi keluarga tak bagi duduk sekali peringkat awal. Selepas akad, lepas tu masing-masing balik. Kamu wish your father dan dia wish her mother. Macam tu kan? Masing-masing pakat pindah. Yang kahwin lepas tu gitulah, tak buat apa. Hello-hello gitulah. Jadi hanya dibenarkan untuk bersama selepas majlis kenduri. Itu juga nikah gantung dalam istilah sebahagian masyarakat kita. Ada juga orang kata nikah gantung ni bukan gitu. Nikah gantung ni dia kahwin, lepas tu dia duduk bersama sebagainya.
cuma tidak bayar nafkah. Okey, apa maksud soalan ni? Nikah gantung yang mana satu? Kedua. Nikah gantung yang pertama, berdasarkan istilah orang kampung saya, nikah gantung ini tiada masalah. Dan kedua-dua nikah gantung ni walaupun bergantung tapi sah. Okey, tak ada masalah. Cuma adat kita lah, adat kita yang tak bagi seakan-akan takut nanti takut dia bersama, lepas tu nanti betul lah masa kenduri tiba-tiba kawan tu muntah-muntah lah apalah, jadi nampak tak cantik, lepas tu masa bersanding macam hilang seri lah apa benda tu, orang kampung kita punya cerita lah. Okey, tapi dari satu sudut juga memberikan siasat lah kepada orang yang berkahwin, jangan digantung-gantung bagi je. Okey, sebab yang paling penting kita menyelesaikan masalah mereka. Masalah siasa yang mungkin soalan ini timbulkan merujuk kepada nikah gantung istilah kedua, iaitu berkahwin tetapi tidak diberikan nafkah, ataupun satu ketika dahulu pernah disebut sebagai satu istilah nikah friend. Saya pernah baca satu majalah disebut nikah friend yang diamalkan oleh kawan-kawan kita di UK. Berkahwin, tidak duduk sekali, dan setiap minggu jumpa di mana-mana. Berdating secara syarak. Dah kahwin tapi tak duduk sekali. Jadi sebenarnya dari segi saya jawab yang kedua, kalau yang kedua itu yang dia berkahwin tapi tak bayar nafkah kerana masih belajar dan sebagainya, itu dalam istilah yang digunakan dalam kitab fiqh dipanggil nikah al-misyar. Al-misyar. Dulu masa tu ada orang kata nikah misyar, sebab eja bahasa Melayu kan. Misyar, silakan misyar, nikah misyar, iaitu orang tu berkahwin tapi dia suami tak bayar nafkah. Dengan cara iaitu suami kata ke isteri dia, saya nak kahwin dengan awak ni, daripada kita buat maksiat kita kahwin, cuma masalah saya masih belajar, jadi macam mana saya nak buat? Boleh tak saya tak bayar pakai nafkah, saya tak bayar nafkah, saya pakai duit saya, awak pakai duit awak? Ataupun isteri kata, abang tak susah, saya orang kaya, abang tak payah nak pergi makan, saya boleh beli sendiri, saya boleh beli cheap, boleh beli macam-macam. Jadi ketika itu apabila seorang suami bila dia kahwin, kewajipan bagi dia, antara kewajipan bagi suami apa dia? Mengemas rumah. Itu mengemas suami lah. Dalam kitab disebut kena cerita tak benda ni, sebab orang banyak tak tahu. Sebagai ulama kata kena cerita supaya orang perempuan tidak merasakan dia dizalimi. Dia ingat dia kena buat, padahal dia tak kena buat. Apa kewajipan orang lelaki? Kemas rumah, memasak untuk diri sendiri. Mereka kalau balik rumah, belawak tak ada, apa nak makan, masak sendiri lah, tak boleh marah. Itu memang tanggungjawab suami untuk masak diri sendiri. Untuk isteri, dia kalau isteri dia jenis orang yang memang orang kaya, I tak biasa lah pegang-pegang buku basah, betul kan? Maka si suami kena mendatangkan orang gaji. Itu semua tanggung suami tu. Ataupun kalau dia tak nak cari orang gaji, dia masak sendiri untuk isteri dia. Jadi isteri yang memang orang kaya dan tak boleh, memang dia kecil, dia tak boleh lah tengok bawah ambil air. Jadi menjadi kewajipan bagi suami untuk mencari orang gaji yang menguruskan isteri dia, masukkan baju isteri dia, kalau isteri dia bukan jenis orang masuk baju sendiri. Okey, ada sebenarnya orang Islam meraihkan semua. Kalau orang yang jenis dia memang keluarga bangsawan, kalau buat begitu dia tak erti buat, dia tak boleh menguruskan diri dia, ada orang begitu. Jadi oleh kerana itu Islam meraihkan semua. Kalau lelaki tu nak kahwin juga dengan dia kena settle. Dan itu isteri dia. Okey, tanggungjawab suami apa dia? Kemas rumah. Lepas tu kalau nak makan, masak sendiri. Kemudian isteri nak makan, kena datangkan, bawa lauk. Kalau isteri dia boleh masak, kita bagi bahan mentah. Kalau isteri bukan jenis orang itu, dia tak biasa lah, selalu orang gaji saya masakkan, kena cari orang gaji ataupun suami masak sendiri. Okey, itu tanggungjawab suami yang asal. Baju isteri, saya memang selama ni baju-baju saya semua hantar Dobi. Hantar Dobi. Nampak macam mana jadi kahwin orang kaya? Okey, tapi selalu dia taklah begitu kan. Mesti anak dengan bini, selalu orang lelaki. Jadi orang perempuan banyak telah melepaskan hak mereka. Lepas tu kalau kita jadi suami, kadang-kadang saya pun terpaksa, kita balik letih-letih, kita tengok isteri kita tak ada nak masak. Dari anak sampai 2 orang, kecil-kecil lagi, yang kakak tinju si adik, yang adik tarik rambut kakak kan. Tak sampai terpaksa letak 2 baby dalam spin, tempat mesin basuh tu, selalu letak di tempat tu, selalu letak di tempat wash. Tapi tak hidupkan dia tidak supaya mereka tak boleh nak keluar. Dah isteri saya seorang kat rumah, daripada menjadi malam petaka yang lebih besar. Yang selamat. Jadi kita balik kadang
alamak, nasi tak ada. Dia orang dah makan dah, nasi bukan ada, dia orang dah habiskan anak-anak. Jadi boleh tak suami marah? Haram, marah buat apa? Lepas tu awak makan sendiri, awak sendiri kena masak. Jadi seorang suami kena tahu betul, supaya dia tahu isteri telah banyak buat benda yang lebih daripada sepatutnya. Cintailah isteri anda dan juga bahkan itu tanggungjawab suami, memberikan nafkah kepada isteri dari segi pakaian isteri, makanan dia dan sebagainya. Baik, kalau itu tanggungjawab suami, isteri boleh meminta kepada qadhi fasakh perkahwinan kalau suami tak bayar nafkah, tak bagi nafkah. Kahwin-kahwin makan tak bagi apa duit. Yang si isteri sampai tak ada duit nak makan, ataupun dia ada duit sendiri, saya makan pakai duit saya, sedangkan saya isteri dia. Suami kata, dah awak orang kaya. Saya orang kaya, duit saya, duit abang dia saya. Dalam konsep Islam begitu. Batu orang lelaki dapat banyak harta pusaka sebab nak dibagi kepada orang perempuan. Kalau harta pusaka bagi banyak orang perempuan, harta orang perempuan tak akan sampai ke orang lelaki. Orang lelaki ni sikit kan kalau begitu. Dia kena bagi, dia tak dapat. Batu Islam Islam sangat bijak kerana datang dari Allah SWT. Harta pusaka banyak ke orang lelaki sebab kena bagi ke orang perempuan. Orang perempuan duit dia. Lepas tu kalau kita kahwin dengan mana-mana orang perempuan, kata abang saya nak makan, awak kan ada duit dia sini semua. No, my money is mine, not yours. Dan si suami kena bagi nafkah kepada isteri. Baik, itu asalnya. Tapi kalau isteri saya kata bang, tak payah bang, kerana kita masih belajar dan saya faham memang susah kita nak cari duit apa semua letih, nak buat triangle apa semua gini. Abang ada duit, abang pakai duit abang. Saya pakai duit saya. Maka ketika itu tidak wajib bagi suami untuk membayar nafkah kepada isteri. Tapi kalau tiba-tiba satu hari, bang, saya fikir-fikir bang, cik pakai duit saya saja, abang, besok abang kena bayar. Si suami tak boleh dapur, kena bayar. Sebab kewajipan seorang isteri untuk diberikan makanan dan juga nafkah lah kan, setiap hari akan berlaku. Contoh, kalau si isteri kata, bang, besok senang ni selamat kena duit, saya sebagai suami kata, besok mencita, belum esok lagi kan? Baik, besok bawa kita beli. Sebab itu yang wajib. Jadi kalau tiba-tiba isteri menggugurkan hak dia, dia tidak menggugurkan kesemuanya sekali pada hakikat dia. Dia hanya menggugurkan untuk hari itu. Besok akan datang tanggungjawab baru. Kalau dia gugurkan lah. Maknanya, kalau si isteri tiba-tiba minta balik, si suami kena bayar. Jadi kalau nak buat nikah gantung, tanya betul, awak agak-agak memang akan minta dah tak? Kelebihan dia sangat banyak. Kelebihan ni sangat baik untuk orang yang masih belajar. Macam kita lah, kita masih belajar, kadang-kadang nak kahwin, keluarga tak izinkan, kita tak ada duit, jadi buat macam mana? Sedangkan perkahwinan tu mudah. Bukan macam duduk dengan kawan-kawan gitu lah. Dulu kita duduk dengan kawan lelaki, kita duduk dengan perempuan gitu ya. Dan ada tanggungjawab itu. Cuma masalahnya kita sebab kita tak nafkah dan sebagainya. Jadi sebenarnya nikah misyar ini banyak juga membantu. Orang perempuan kalau nak mengelakkan, dia duduk sama kawan dia, yang kita boleh duduk sama kita. Walaupun nampak macam tak kahwin, tapi dari segi syarat lepas. Dia nak bagi mesej boleh, nak telefon gatal-gatal boleh, nak berjumpa tak masalah. Semua setiap kegatalan membawa pahala. Betul lah? Dalam hadis Nabi sebut itu. Semua apa yang kamu buat kepada isteri kamu semua adalah pada sebab kita buat benda-benda yang halal. Masalahnya mungkin masyarakat kita tak ada terima satu. Tapi daripada kita melakukan perbuatan yang haram, maka lagi baik kita nak kahwin nikah siap. Cuma saya mencadangkan kepada kita, bila kita jadi ibu dan ayah nanti, anak kita, daripada dia buat maksiat, mana lagi senang? Kita suruh dia kahwin dan kita support dia, mana lagi baik? Kita nak tak anak kita buat maksiat? Zaman semakin mengerikan. Anak kita nanti, kita dah hidup di zaman yang ngeri sekarang. Agak-agak akan datang macam mana? Kalau hari ini, tarian daripada Korea. Anak-anak kita tarian daripada mana? Mungkin daripada bulan. Tarian yang baik, suasana yang semakin menakutkan. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah SWT, mana lagi baik? Kita nak suruh anak kita buat maksiat, kita kata sabar. Memang sabar ya, tapi mana boleh sabar sangat? Sabar. Puasa. Yang puasa ya, tak apa ya tak? Sabar. Anak kita buat maksiat, kita akan tanggung. Saya ingat lagi bila saya tanya pada Datuk Syekh Muslim, ada seorang sahabat kita, Allah uji dia. Dia nak kahwin, ayah tak bagi. Akhirnya dia sampai tak, dia dah, saya tahu benda tu haram Ustaz, tapi saya tak boleh Ustaz. Akhirnya dia naik teringkuk, kadang dia saja dia keluar apa-apa di rumah perempuan.
dia bersentuh sikit. Dia bukan nak buat tapi dia tak mampu. Dia kata saya tahu benda tapi saya nak kahwin, ayah tak bagi. Saya tanya pada Fadilatul Syekh Sini buat macam mana ni Syekh? Kawan saya ni. Syekh kata pertama ayah dia berdosa. Anak nak kahwin, ayah tak bagi. Haram bagi seorang ayah dan juga ibu bila anak nak kahwin kerana nak jaga jiwa dia, tiba-tiba keluarga dia tak bagi. Jadi cara yang terbaik dia kahwin untuk setakat ni. Cuma alangkah baiknya kalau kita jadi mak ayah akan datang, kita tanya anak kita, awak nak kahwin bila? Saya mana duit bah? Tak apa, duit baba settlekan. Awak nak kahwin bila? Sekarang ayah, okey selesai. Bagi saya salah tu dia akan puas hati sungguh. Jadi akan amalkan sunnah ni untuk cucu kita. Akhirnya menjadi sunnah mutabah ila yaumil qiyamah dan jadi satu sunnah yang mustamirrah pahala sampai kita. Sunnah yang baik. Saya kahwin, ayah saya kata abang, kahwin bang? Kahwin apa abang? Duit tak? Dah selesai. Duit abang settle. Keduri banyak tu. Okey, semua abang settle. Oh, tolong kita sampai masa nak kahwin ayah saya kata, Nuri abah support. Hang punya mahal yang 100 pun takkan pakai duit abah. Kita punya sekolah sampai kita semua yang kita support. Mahal 100 lebih pun tak pakai duit ayah kan. Seronoknya berkahwin sampai mahal dibayar oleh ayah. Hampir-hampir. Jadi eloknya bukan mestian dia dapat menyelesaikan lahan. Dari segi dalil syarak dia, suami kalau isteri gugurkan hak dia, dia berhak. Suami boleh buat. Contoh macam kita wajib bayar mahal kepada isteri. Lepas kita bagi, saya kata, tak apa bang, mahal ni saya pulang balik kat abang. Lepas dah kahwin, dah akad, kita berserah. Mahal untuk awak. Tak apa bang, dia balik lah. Boleh tak suami ambil? Boleh. Sebab hak isteri dipulangkan oleh kita. Tapi kalau sebelum masa akad, saya kahwin tapi tak bayar mahal saya kata okey. Tapi tak kahwin lagi, tak ada iktibar sebab ketika itu belum wajib lagi mahal. Tapi bila dah kahwin, serah pada dia, dia pulang balik kepada kita, hak dia untuk pulang. Kalau dia tak nak pulang, ya awak tak pulangkan mahal kat saya. Hak dia lah, dia nak marah. Contohnya tadi kita boleh balik, kenapa rumah tak kemas? Saya kata abang, rumah abang kena kemas. Tanggungjawab kita, jadi jangan marah. Okey, soalan yang panjang pula rasminya. Suami tak bagi isteri berhubung dengan keluarga, terputus hubungan. Hukum apa dan apa tindakan yang patut isteri buat? Sebenarnya para hadirin rahmati Allah, seorang suami tak boleh halang isteri dia untuk berhubung dengan keluarga. Antara perbuatan yang haram adalah apabila si suami tidak membenarkan isteri berhubung dengan keluarga. Adalah sedikit perbahasan para ulama dalam masalah ni. Tapi saya cenderung pada pandangan para ulama, saya pernah baca dalam isu ni. Dia sebut dalam masalah ini suami telah menyuruh isteri melakukan perbuatan yang haram, wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Mereka kalau si suami kata kepada isteri, awak jangan pergi ziarah mak ayah awak. Apa isteri berbuat? Isteri akan keluar. Dia tidak dianggap sebagai maksiat kepada suami dia. Sebab suami dia suruh dia buat benda yang haram. Mana boleh? Tu mak dia, tu ayah dia. Sebab kata ayah saya, suami isteri boleh ganti, tapi mak ayah tak boleh ganti lah. Nak cerita kenapa kita nak putuskan hubungan isteri kita dengan keluarga dia. Kadang-kadang ada suami yang gitu awak kena dengar cakap saya, awak jangan pergi keluarga mak ayah awak ni. Kata Allah satu perbuatan yang haram dan tak ada masalah. Saya cenderung pada pandangan yang mengatakan tidak berdosa si isteri untuk tidak taat dalam masalah itu. Kalau ada perompak yang jadikan keluarga saya, kalau ada perompak yang jadikan keluarganya sebagai tebusan, dan contoh kalau perempuan itu kata dia akan bebaskan keluarga tapi dia harus dibunuh, kita harus dibunuh. Macam mana soalannya? Kalau ada perompak yang jadikan keluarga sebagai tebusan, dan contoh kalau perompak itu kata dia akan bebaskan keluarga tapi kita harus dibunuh, jadi kita pun sanggup diri terbunuh daripada keluarga terbunuh. Hukumnya apa? Sebab ni drama ni. Korea Boleh tak awak jangan bunuh saya, bunuh saya. Awak jangan bunuh dia, awak bunuh saya. Dia tak boleh tak boleh kita begitu. Sebab dalam Islam tidak boleh kita mengutamakan nyawa orang lain dengan menjadikan diri kita yang terbunuh. Dalam Islam dia pemikiran dia tak sama dengan pemikiran orang yang sekadar rasa tak sampai hati. Islam dia tak beri atas dasar. Dia beri atas dasar kekuatan hujah yang jelas. Baik. Boleh tak contoh, awak jangan bunuh saya, cuba bunuh. Jangan bunuh dia, bunuh saya. Haram segi syarak.
Melainkan kalau orang yang dibunuh tu Nabi. Ya, boleh. Sebab nyawa seorang Nabi tak seperti nyawa sebab kita. Kita mati, mati kita. Mati seorang Nabi, syariat terkendali. Kalau Nabi, tapi sekarang Nabi dah tak ada. Nabi telah pun wafat. Bukan Nabi tak ada, Nabi telah pun wafat di segi kehidupan keduniaan ini. Apa, boleh tak kita menjadikan nyawa kita terkorban dengan menyelamatkan nyawa orang lain? Haram hukumnya. Contoh, kawan kita nak mati, dia memerlukan jantung. Dia tak apalah, atas rasa saya sayang kat dia, sahabat saya banyak buat, kata buatlah penyembelihan ke saya. Sebagai apa? Bedahlah saya, ambillah jantung saya, biarlah saya mati, sedangkan jantung saya hidup pada kawan saya. Apa hukum dia? Haram. Sebab kita menjadikan nyawa kita lebih rendah banding dengan dia, dan dia membawa kepada perbuatan membunuh diri. Jadi dalam kes ni apa yang buat? Bagi tu polis. Ya, ini saya ni tu. Bagi tu polis, atau dia lawan bomba tu. Kalau dia mati, dia syahid. Tapi dia merelakan diri dia dibunuh, maka hukumnya adalah haram. Tapi kau tu mati, ya kalau dia mati buat syaitan dia orang tak ada. Semua kita akan meninggal. Cuma mati di mana, itu isu dia. Jadi dalam isu gini dia tidak boleh rasa kesian, bebek saya apa dibunuh banding dia dibunuh. Kita tak boleh begitu. Kerana kita akan membawa mengutamakan nyawa banding dengan nyawa yang lain, sedangkan nyawa semuanya sama. Contoh permasalahannya apa dia? Saya kata orang paksa saya bunuh orang lain. Kalau awak tak bunuh orang tu, awak akan dibunuh. Contoh, satu kompak letak pistol saya, awak dibunuh budak tu. Kalau awak hero tak bunuh orang, saya akan bunuh awak. Jadi boleh tak saya boleh bunuh orang? Tak boleh. Kalau tidak, saya akan dibunuh. Tawakkal Allah. Buat macam mana kan? Dah takdir kita begitu. Sebab kalau kita bunuh orang, seakan-akan kita mengatakan nyawa dia lebih rendah dengan nyawa kita. Segi syarak dia tidak boleh. Sama juga kalau seorang ibu yang dia ada kandungan, baby dah ada, kawan pula ada umur 4 bulan. Jadi dia nak gugurkan. Ataupun dia mungkin sebab sakit ke apa nampak macam nanti kan susah lah kita nak jaga, susah lah. Kita cari baby lain lah, kita nak gugurkan kandungan kita. Haram. Sebab kita mengutamakan nyawa kita dan kita mematikan nyawa orang lain, walaupun dia adalah janin kita sendiri. Okey? Kalau waktu habis begitu Adakah berkahwin pada umur 25 tahun boleh dikira sunnah? Kena jadi isteri umur 20 tahun. Dalam Islam dia tidak ada umur sunat kahwin. Sepanjang saya belajar, wallahu taala a'lam, saya tidak terjumpa mungkin ada tapi saya tak terjumpa. Sepanjang yang saya belajar, saya tidak pernah lagi terjumpa. Kalau ada yang jumpa, beritahu saya yang mengatakan ada umur tertentu yang sunnah kahwin. Dalam apa namanya, dalam fiqh Syafi'i dan juga fiqh yang lain, tidak menjadi masalah seseorang itu untuk berkahwin walaupun umur dia baru 1 hari. Tidak ada umur had bagi berkahwin. Rasulullah kahwin dengan Sayyidatuna Aisyah ketika Sayyidatuna Aisyah umur 7, 9 sama. Ya, 7 tahun, 9. Dalam keadaan ketika itu orang umur 7 tahun, orang yang umur 9 tahun sudah mempunyai satu sifat sebagai seorang wanita muda berani. Dia tak sama zaman kita dengan zaman para sahabat dulu. Dari segi pemakanan, dari segi suasana environment, tak heranlah bila kalau kita tengok pedang para sahabat ada yang berkilo-kilo beratnya. Macam mana dia boleh angkat pedang sampai berkilo-kilo tu? Syekh Yusri pernah pegang pedang Nabi yang ada di Majlis Sunnah Husain. Berat sampai kena pegang sampai 2 tangan. Tapi macam mana Nabi guna setangan? Baik, biniah ataupun jasad masyarakat terdahulu berbeza lah. Kita banyak makan racun sayur racun, semua racun Jadi orang tu tak begitu. Okey, Sayyidatuna Aisyah kahwin umur 7 tahun, tapi Nabi tak bersama lagi sebab umur 7 tahun masih kanak-kanak, tak boleh lagi berhubungan suami isteri. Berkahwin maksudnya akad. Buat hubungan suami isteri haram kalau budak tu tak mampu lagi. Tapi bila kerajaan menetapkan umur kahwin mesti umur sekian dan sekian, maka ketika itu kita kena taat sebab kerajaan telah menetapkan satu tahap umur tertentu. Dan bagi kerajaan dia berhak untuk
menyempitkan satu ruang yang diharuskan oleh syarak. Contoh, saya tadi berkahwin dari segi asalnya tak ada masalah pada mana-mana, tapi tidak wajib. Bila kerajaan kata bila kahwin dengan budak kecil, kalau budak tu rabai dan sebagainya, kerana kita kurang agama berbanding dengan dinasti 1/3 dahulu, maka nak kahwin mesti berumur ini, dia start berumur ni. Maka kalau kita kahwin sebelum tu berdosa, kerana kita tidak mengikut arahan yang diletakkan perintah yang tidak bercanang dengan syarak. Okey. Ra'yul imam yajubul khilaf. Kaedah menyatakan ra'yul imami yajubul khilaf. Kerana seorang pemerintah dalam masalah yang tidak bercanang syarak, dia boleh memotong satu perbahasan khilaf. Jadi kalau benda tu khilaf pun dia boleh pilih. Kalau benda tidak khilaf, itu benda yang diharuskan, dia boleh mengecilkan skop. Itu hak dia, melihat kepada masalah setempat. Jadi umur 25 tahun, kalau kita kahwin, saya kahwin umur 5 tahun kerana untuk mengikut umur Nabi SAW. Kita niat begitu, kita akan dapat pahala. Sebab apa? Walaupun pada asalnya mungkin tidaklah berpahala, tapi kerana ingin mengikut Nabi, dia akan mendapat pahala. Contohlah kalau kita nak buat ukuran jubah, yang kita nak buat ukuran jubah sebiji macam jubah Nabi, ukuran Nabi. Kita niatkan nak ikut Nabi sebiji, kita niat begitu, kita akan dapat pahala. Okey? Sebab dia ada satu kaedah mengatakan al-adiyat la takunu ta'abudiyat illa bin niyat. Al-adiyat la takunu ta'abudiyat illa bin niyat. Sesuatu perbuatan yang hukum asalnya bersifat adat, yang benda tu tidaklah haram, tidaklah wajib. Kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, benda yang mubah. Tapi kita buat benda tu kerana Allah Ta'ala, kita akan dapat pahala. Awak kenapa tidur awal? Supaya saya boleh bangkit awal. Kenapa awak makan kuat? Sebab jadi di kelas kalau tak makan, saya memang tak boleh fokus. Begitu. Saya makan biar saya fokus, biar saya dapat ilmu betul. Okey, buat pahala. Jadi kalau dia niat kahwin umur 25 tahun, dia dikira dia mendapat pahala kerana dia ingin mengikuti jejak langkah Nabi. Jadi kalau orang perempuan, dia kena ikut yang tu lah. Ada juga orang kata nak ikut sunnah Nabi poligami lah. Orang gua dengan Allahyarham Ustaz Fadil so kahwin lain. Ustaz Fadil isterinya Khadijah. Kebetulan isterinya Allah Ustaz Fadil namanya Khadijah. Orang kata kahwinlah lagi sunnah Nabi. Betul dia berkata kalau ikut sunnah Nabi, katanya isterinya Ustaz Fadil, kalau ikut sunnah Nabi semua, tunggu saya mati dulu. Sebab Nabi tak berkahwin dengan wanita lain, melainkan selepas wafatnya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha wa arda. Sekadar jenaka gitulah suami isteri. Makanya Ustaz Fadil meninggal dulu kan. Rahimahullah. Ustaz boleh tak cadangkan rutin yang baik untuk belajar ibadat, solat, tidur, terutamanya Fathul Azhar? Dah tak ada kelas. Syukran. Ni saya nak tanya orang motivasi ni. Boleh tak cadangkan rutin yang baik untuk belajar ibadat, solat, tidur, terutamanya Fathul Azhar? Dah tak ada kelas. Syukran. Macam mana nak maintain momentum study exam? Macam mana nak maintain momentum study exam lama? Saya pun tak faham soalan dia. Yalah, mungkinlah itu untuk apa namanya, macam mana cadangan untuk rutin tu saya pun tak tahulah macam mana, sebab masing-masing dia cara study masing-masing ya. Sebagian para ulama dulu dia tidak akan tidur melainkan tertidur. Saya tidak tidur melainkan hanya tertidur. Saya saja tidur tidak. Ada juga ulama buat begitu, tapi tak terdaya kita kan. Imam Nawawi tidak baring sama sekali, tidur duduk itu kan. Supaya bila tidur duduk, dia dijaga, tengah buka buku baca balik. Baring tak, baring nanti nyenyak. Jadi tak nak begitu. Jadi cari Imam Nawawi, nak tak boleh. Saya tak baring, saya ikut torat lain. Balik-balik. Ada para ulama kita study, dia tak tidur malam terus. Seminggu langsung tak tidur. Ada kan? Dalam sejarah ulama Azhar ada yang buat begitu. Siapa nama Syekh tu saya terlupa nama dia, tapi antara yang dekat kita lah. Daripada hari Sabtu, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, dia tak tidur sama sekali. Buat apa? Study. Bila tak tidur, kami ngantuk. Dia apa?
Dia relax, apa masuk semua, dia tidur. Dia tidur hari Khamis, school. Hari Jumaat tak sedar lagi. Hari Sabtu baru jaga. Dia juga sampai masa kisah ni, sekali lagi bahawa ni wakil daripada Darul Ifta cerita kisah ni kepada masyayikh di Mekah. Tengah lah masyayikh Mekah. Kata suara tu, habis dia tak sembahyang Jumaat lah. Lepas tu Syekh Darul Ifta dengan sama jawab, sebab dia tidur. Jadi orang tidur bukan lah. Sebab ketika tu tak masuk waktu lagi kan. Dia tidur bukan masa lepas masuk Jumaat. Jadi pasal dia wasafik yang menarik lah. Nak ikut tu tak masalah. Tapi biasanya saya rasa kita tak mahu buat gitu kan. Jadi sebaiknya untuk rutin belajar yang baik, Allah Ta'ala yang saya buat sendiri lah. Sebelum kahwin kawan-kawan, ambillah peluang semua belajar semula. Saya ingat lah masa zaman sebelum kahwin juga, saya bila dah kahwin ni, kita membaca macam nak perang. Menaik tak boleh letak bawah dah. Terpaksa menaik sambil berdiri, macam orang Cina ambil biasa. Sama dulu kan, sambil berdiri. Terpaksa letak laptop tempat dingin menaik. Betul, kita buat macam mana daripada anak tu je ni. Letak bawah yang ditekan. Muhammad duduk atas laptop. Oh, subhanallah. Jadi pertamanya, tip dia, sebelum kahwin ni, ajarlah betul-betul. Kawan-kawan tidak akan rasa nikmat belajar sebelum kahwin. Kalau dah kahwin, tak tahu lah orang kahwin yang baru macam mana. Saya masa sebelum kahwin dulu, saya rasa saya puas hati. Bila dah kahwin ni, walaupun belajar macam nak perang, makan pun macam nak perang, tapi rasanya puas hati lah kan? Sampai kadang-kadang bila pergi ke Masurah rasa seronok sebab dalam kenderaan boleh baca. Di rumah tak ada gitu lah. Di rumah terpaksa yang ni, anak kecil-kecil lagi, antara anak turun yang besar. Jadi first kali, sementara kita belum kahwin ni, ambillah peluang betul. Jangan buang masa buat tidur pergi. Saya ingat lagi, antara benda yang cerita masa dulu lah, kalau boleh jadikan sebagai tips lah kan. Tidur jangan lewat, sebab rugi. Alangkah baik kalau kita boleh bagi awal dan kita boleh membaca. Jangan kau ingat bila baca madah tip. Kalau kita belajar agama, kita belajar madah agama tu, kita rasa macam ada nilai keislaman. Adik-adik tip, jangan bila baca buku tip, baca buku tip ni. Sebenarnya bila kita baca buku tip kerana Allah, dia adalah ibadat. Bahkan membaca ataupun kita mengulang kaji ilmu itu lebih besar berbanding dengan sembahyang sunat. Sebab tu di kalangan para ulama kita, dia tak sembahyang sunat di waktu malam. Yang boleh dia pun baca buku. Imam Al-Isnawi radhiyallahu ta'ala anhu, lepas sembahyang isyak dia baca buku. Dia punya ghalib baca buku, orang Kedah kata ghalib. Dia punya ghalib tu sampai dia tak sedar apa yang berlaku di suasana keliling. Tiba-tiba, apa ni? Matahari memanasi wajah dia. Allah terlepas sembahyang subuh, tak dengar azan. Bukan sengaja tak sembahyang, tapi asyik dalam untuk ilmu, tidak berdosa. Saya bukan nak cerita kes tak sembahyang tu, tapi nak cerita asyik untuk ilmu. Sebab orang yang terlalu asyik, dia tak sedar. Macam Nabi SAW sembahyang sampai 70 rakaat. Sebab apa? Asyiknya dengan Allah Ta'ala sampai terlupa bilangan rakaat. Kita bukan asyik kerana Allah, asyik benda lain, dia terlupa rakaat. Itu lebih kita yang tidak ada pada Nabi SAW. Nabi sembahyang terlupa rakaat sebab asyik dia berbicara dengan Allah Ta'ala. Sampai lepas habis Baqarah, sambung Al-Imran, sambung An-Nisa, masuk Al-Ma'idah. Allahu Akbar, rakaat pertama. Sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas dari sedap belakang tu dah menggelegar itu dah. Macam mana ni? Sebab apa? Sebab lazatnya. Macam kita, bila orang kita sayang berjam, alah macam sekejap lazat. Jadi pada hadirin rahmati Allah SWT, tidur awal. Sebab bila kita beri awal, kita boleh baca dengan baik. Kemudian saya rasa antara cara yang terbaik adalah kita buat jadual. Dan sebenarnya kunci kepada kelazatan dalam kita menuntut ilmu ni apabila kita niatkan Allah SWT. Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ketika beliau di zaman beliau belajar di perubatan dulu, ada satu konflik yang berlaku dalam hidup dia. Beliau cerita kepada kami. Dia baca buku perubatan. Ayah beliau ayah Syekh Yusri minat supaya anak dia jadi doktor, dan Syekh Yusri pun antara orang yang bukannya tak cerdik, memang hebat. Sampai fizik dapat 100%. Madah fizik Dufah bila 2 orang dapat 100%. Beliau dengan seorang lagi main minat betul dengan fizik. Baru ni bincang hadis pun cerita pasal fizik.
Kami tengah ngah. Siapa faham? Tak faham. Tak pernah buat macam mana. Bincang hadis pasal fizik. Dia faham, dia keilmuan beliau. Jadi sampai beliau, tak ada apa saya sama, beliau minat belajar agama. Saya rasa konflik ni juga ada dengan sebagian kita. Dia belajar bidang perubatan, tapi dalam masa sama dia minat belajar agama. Kadang-kadang tak habis kelas pergi mengaji, kalau kemudian kita lelaki. Akhirnya sampai dia nak buat keputusan, tak nak belajar, nak pindah terus, tak nak belajar perubatan. Ayah Za'lan, ayah Syekh sedih lah, duit dah banyak habis. Kalau belajar di Azhar mungkin free, belajar perubatan banyak kos, duit dah banyak habis. Keputusan pun menarik, tiba-tiba tak nak melanjutkan pelajaran betul-betul. Keputusan hebat-hebat, bukannya keputusan cerai, tak keputusan ini. Jadi banyak orang kata apa, masa depan tu cerah dalam bidang perubatan. Syekh tanyalah kepada masyarakat lain macam mana pandangan-pandangan masing-masing. Yang tu kan pandangan masing-masing. Tapi still ada yang kata dah kawal minat agama, belajar agama, tinggal perubatan. Sehinggalah beliau menemui guru beliau yang namanya Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdullah, bukan Syekh Ahmad, Syekh Abdullah, adik kepada Syekh Ahmad. Syekh Yusri tak sempat jumpa dengan Syekh Ahmad saya. Syekh Yusri bin Rushdi ataupun Dr. Yusri bin Rushdi jumpa dengan Syekh Abdullah ibn Siddiq As-Siddiq bin Al-Ghumari. Tanya pada guru beliau dalam bidang hadis, apa yang saya nak buat? Saya doktor, saya tak baca buku, tak asal zauq. Saya belajar pun kerana nak jaga hati ayah. Nak jaga hati ayah tapi 4 tahun tak. Itu tak nak jaga hati tu, bukan sungguh-sungguh tu. Tapi saya minat bidang agama dan saya nampak saya cenderung bidang agama. Saya nak buat macam mana sampai Syekh Yusri ambil keputusan nak ikut Syekh Abdullah Siddiq Umari balik ke Maghrib. Balik ke Maghribi, tak nak berusir lah sebab nak belajar betul bidang agama dengan Syekh Abdullah ibn As-Siddiq Al-Ghumari. Akhirnya Syekh Abdullah ibn Siddiq Al-Ghumari kata apa? Apabila Allah telah meletakkan kamu pada satu posisi, maka bersungguhlah kamulah posisi sebut, kerana itu adalah ibadat. Allah letak kamu sebagai seorang doktor, maka itu adalah posisi kamu. Kuasailah bidang itu kerana Allah, itu adalah ibadat. Bukan syahwat kepada benda lain. Ya, kalau Allah letak kita satu bidang, jangan keluar dari bidang tu. Kalau bidang tu bidang yang bermanfaat untuk Islam, jangan keluar, sebab itu Tuhan telah tetapkan kita di situ. Kita dah di situ, didorongkan ke situ, maka menguasai bidang tu dengan baik. Dia membawa kepada ibadat. Akhirnya Syekh Yusri bila dengar ucapan tu, bila kata saya rasa ada satu zauq, dia rasa dia dapat satu semangat baru. Dia balik rumah, dia buka buku perubatan dia baca dari awal balik. Sebab dia kata sebelum ni aku baca buku kerana Allah, sebab nak jaga hati ayah. Kali ni aku baca kerana Allah. Baca dari awal balik, saya nak habis. Baca balik, sebab apa? Untuk memahami betul-betul bidang itu, kerana itu adalah ibadah. Jadi akhirnya kata pada Syekh Yusri, saya menguasai bidang perubatan, dapat master, dapat PhD, pakar dalam bidang pembedahan. Dalam masa yang sama, akhirnya Allah kurniakan juga saya peluang untuk menjadi salah seorang pelajar di Al-Azhar Syarif. Selepas dia selesai PhD bidang perubatan, tiba-tiba Azhar buka ruang. Di tahun itu, siapa yang dia tak ada basic Azhar tapi nak ambil Azhar, dibenarkan. Syekh Yusri ketika itu umur berapa dah? 40 ke 50. Masuk kuliah Syariah Islamiah BA tahun 1. Akhirnya tahun 90-an baru habis 4 tahun dia dapat dengan takdir jadidan yang akhir. Okey. Jadi nak cerita bahawa sebenarnya kunci seorang itu dia akan semangat dan bersungguh apabila dia belajar satu bidang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi saya kunci dan teknik yang paling kesan. Bagi orang belajar agama sekalipun, kalau dia belajar berapa belajar? Taklah dulu masa mesti kita dapat mesti Azhar dia. Dia tak semangat sungguh. Akhirnya dia belajar tidak bersungguh-sungguh. Tapi kalau dia belajar kerana Allah, dia tahu di mana tujuan dia dan peranan dia dalam masyarakat akan datang, dia akan belajar bersungguh-sungguh dan dia beri kesan yang baik kepada bidang yang dia pelajari. Mungkinlah jawapan kepada apa yang disebut di sini adalah sebagaimana yang disebut. Bagaimana nak maintain? Dengan kefahaman. Dengan kefahaman. Kalau orang tu dia faham sebab apa dia belajar, kerana Allah itu bidang yang dia telah berjaya menyumbangkan satu ruang yang besar dalam Islam, walaupun bidang itu bidang perubatan, maka sebenarnya dia akan membawa kepada semangat dia berterusan, sebab semangat dia dipadu dengan kefahaman. Masalah. Okey, masa sudah habis, jadi saya terpaksa berhenti sebab mentaati pada pemimpin tempat saya. Assalamualaikum. Okey. Banyak soalan ni. Boleh buat buku. Al-Ijabah Al-Matruhah. Baik, itu saja dari saya. Minta maaf atas segala kesilapan dalam menghuraikan. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkatan
kepada kita sebagai perkongsian di dalam salah satu hari sebagai satu hadiah oleh-oleh akhir. Baru ni di dalam hari hari Khamis lepas ketika kami baca satu hadis dalam Sahih Imam Bukhari di Al-Azhar Syarif, Rasulullah SAW menyatakan sesiapa yang pada waktu Isyak membaca 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, lakafatahu atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang baca pada waktu malam 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, maka cukuplah 2 ayat ni baginya. Kata Fadilatul Syekh Yusri, cukuplah dia akan, kalau dia ada masalah Allah akan selesaikan, masalah dunia ni Tuhan selesaikan, masalah akhirat dia Allah bantu dan sebagainya. Jadi 2 ayat itu surah apa? Ayat apa? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sehingga habis surah Al-Baqarah. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, sebagai untuk memudahkan, saya cadangkan salat ba'diyah Isyak kita baca 2 ayat supaya setiap malam kita dapat amalkan, dan keberkatan hadis itu memberikan kesan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi sebagai satu oleh akhir yang saya dengar, baru saya dengar dan saya sampaikan kepada para hadirin rahmati Allah SWT. Itu saja dari saya. Semoga ada keberkatan yang atas pertemuan kita pada hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil makhluqatillah habibina wa sayyidina wa qulubina wa ruhina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin wa ighfir lana dhunubana ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa yang kami lakukan kepadamu ya arhamar rahimin. Campakkanlah dalam hati kami rasa benci untuk melihat maksiat ya Allah. Campakkanlah dalam hati kami rasa benci untuk melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah, bersuburkanlah hati kami dengan rasa gembira untuk melakukan ketaatan kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah diri kami ini hamba-Mu yang taat kepadamu di dunia sehingga ke akhirat kelak ya Allah. Bantulah diri kami untuk menjadi hamba yang terbaik kepadamu ya Allah. Ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukanlah hati-hati umat Islam ya Allah. Jadikanlah umat Islam bersatu di atas dasar untuk menegakkan syariat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, bantulah sahabat akidah kami di Syria ya Allah. Mereka dizalimi sebegitu teruk ya Allah. Berilah keberkatan kepada mereka, kepada para syuhada mereka, dan berilah kekuatan dan kebenaran kepada mereka untuk menentang kezaliman ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara-negara umat Islam ini ditakdir berdasarkan syariat-Mu ya Allah. Jadikanlah Mesir ini sebagai negara yang dilaksanakan syariat, dan jadikan orang yang memegang Mesir ini adalah orang yang taat kepadamu ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang taat, dan jadikanlah kami orang yang menggembirakan Rasulullah SAW. Ya Allah, kehidupan ini tidak akan sempurna ya Allah sekiranya kami tidak dapat menatap wajah Nabi. Maka kurniakanlah kami ya Allah, walau sekali dalam hidup kami, untuk menatap wajah Rasulullah SAW. Walau sekali dalam hidup kami ya Allah. Dan kali sekiranya Engkau memperkenankan kami ya Allah untuk menatap wajah Nabi, janganlah hanya sekali saja yang kami dapat tatap. Jadikanlah kami orang yang terusan menatap wajah Nabi setiap hari ya Arhamar ya Arhamar Rahim, agar puas hati kami menatap wajah kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang memasuki syurga-Mu dengan keberkatan Nabi SAW, dengan limpah kurnia kasih sayang Nabi SAW. Ya Allah, kami sedar syurga Nabi itu Firdaus, sedangkan kami ini sangat jauh daripada Firdaus. Kiranya Engkau perkenankan kami dan perkenankanlah kami ya Allah untuk masuki syurga-Mu. Semestinya kami sangat tidak layak untuk bersama dengan Rasulullah. Kami jauh yang kami berbanding dengan baginda ya Allah. Namun ya Allah, rahmat-Mu sangat luas. Kalaulah ya Allah tidak menjadi kesalahan ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, tempatkanlah kami di bersebelahan dengan rumah Nabi SAW. Kami tahu ya Allah, permohonan ini terlalu tidak sangat baik ya Allah, kerana kami sedar satu kami. Namun rahmat-Mu sangat luas ya Allah. Perkenankanlah doa ini ya Allah. Jadikanlah kami ini, walau kami macam mana sekalipun ya Allah, berikanlah kami ya Allah peluang untuk berjaya dengan Nabi SAW bersyukur kelak ya Allah, agar puas hati kami menatap wajah Nabi SAW setiap hari ya Allah. Ya Allah, kami tahu doa ini terlalu tidak beradab ya Allah. Namun apalah salahnya untuk kami memohon agar Kau mendengar rintihan kami ya Allah. Sampaikanlah salam kasih tiada ke kami kepada Rasulullah SAW. Jadikanlah kami orang yang mempertahankan syariat Nabi, dan matikanlah kami ya Allah atas dasar mencintai Nabi SAW.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أقرئ على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من السلام، أقرئ عليه أرحم الراحمين من السلام، أقرئ على قلوبنا محمد المصطفى من السلام، أخبره بأننا نحبه حبا لا نهاية. اللهم اجعلنا أحباءه واجعلنا يا أرحم الراحمين من عبادك الذين يلقون في قلوبهم حبا ومحبة للحبيب المصطفى، وجعلنا من أحباء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على حبيبنا ونوحنا وقرة أعيننا محمد المصطفى وعلى آله وأهل بيته وعترته وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله.